Silau, silau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita dengan baca Al-Quran Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Hadijah Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dapat sama-sama menaikkan solat fardu secara berjamaah, dan juga kita telah melalui bulan Zulhijjah ini dengan melakukan ibadah korban, yang mana ibadah korban ini merupakan satu bulan yang nak menceritakan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim AS ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim AS membawa anaknya yang baru dilahirkan bersama isterinya yang kedua, iaitu Hajar, tinggal di Baitullahil Haram. Tinggalkan, tuan-tuan, bukan tinggal bersama, tinggalkan begitu sahaja. Dan ditanya oleh isterinya Hajar, adakah ini perintah Tuhan? Maka Nabi Ibrahim memberitahu ini adalah perintah Tuhan. Dan ketika itu Nabi Ismail masih kecil lagi, baru lahir dan masih menyusu lagi. Baru daripada Palestin, baru sampai ke Masjidil Haram, tuan-tuan, jauh perjalanan, kemudian tinggalkan begitu sahaja. Dan ketika itu Nabi Ibrahim AS dia naik ke sebuah bukit, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim AS walaupun dalam keadaan dia sedih, umur dah lanjut, tuan-tuan. Ada riwayat kata, ada sejarah kata umurnya ketika itu dia mendapat Nabi Ismail AS umur dah 86 tahun. Ada yang kata 89 tahun. Dah lanjut sangat, tuan-tuan. Kalau kita lah umur 86, 89, ramai yang dah duduk kat hospital, tuan-tuan, ataupun rumah orang tua-tua. Tiba-tiba dikurniakan anak yang bernama Ismail. Dan apabila dapat anak tadi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan tinggalkan dekat Baitullahil Haram. Tinggalkan, tuan-tuan. Bukan tinggal bersama, tinggalkan di situ. Biarkan dekat situ. Dan ketika itulah dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku, anakku dan isteriku, biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di kawasan yang kering kontang, tandus, tak ada tanam-tanaman, tak ada hasil, tak ada apa-apa kawasan tu, tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan, kawasan masjid ni dulu, tuan-tuan, hutan sebagai contoh. Sebelum dibangunkan sebuah masjid, dibina bangunan, nampak cantik. Cuba bandingkan zaman tersebut, zaman Nabi Ibrahim AS, disebutkan biwadi ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang kosong, tak ada tanam-tanaman langsung, tak ada musangkin,
Tak ada buah rambutan, tak ada pokok kurma, tak ada apa-apa tuan-tuan. Kawasan tersebut inda Baitikal Muharram, di sisi Baitullah Al-Haram ada masjid, ada Kaabah aja ketika itu. Rabbana liyuqimus shalah. Tetapi dalam masa yang sama dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang kosong, yang sunyi, tak ada apa-apa ni, wahai Tuhan, mudah-mudahan manusia datang kepadamu, datang ke Masjidil Haram. Bukan ada mall kat situ tuan-tuan, kat Masjidil Haram ketika itu. Tak ada apa-apa yang menarik, tak ada splash air pun tuan-tuan. Nak main-main air kat situ tak ada tuan-tuan. Tak ada benda-benda yang menggembirakan. Kawasan kering kontang, gersang tuan-tuan. Tapi doa Nabi Ibrahim AS, liyuqimus shalah, mudah-mudahan nanti manusia akan mengunjunginya. Dan diceritakan lagi, tahwi ilaihim, supaya manusia ini rindu kepada Kaabah, rindu kepada Masjidil Haram. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, zaman Nabi Ibrahim dia berdoa ketika mana dia tinggalkan anak dan juga isterinya di Baitullah Al-Haram tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim AS tadi. Allah Subhanahu Wa Taala uji pula tuan-tuan kepada Nabi Ibrahim AS, yang mana sebelum perkahwinannya yang pertama tak dapat anak. Bila dapat anak tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh tinggalkan di Baitullah Al-Haram. Tapi dalam masa yang sama Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli minas shalihin, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim AS ini merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Nabi dan dia Rasul. Bukan semua Rasul tadi semua Nabi itu adalah Rasul, tetapi semua Rasul adalah Nabi. Maknanya satu tingkat lagi daripada jawatan dia sebagai Nabi. Nabi ni dibaik untuk diri dia sahaja, tetapi Rasul ni dia ada pengikut, dia ada umat yang nak dipimpin. Lebih besar lagi jawatan dan juga tanggungjawabnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Tetapi dalam masa yang sama dia berdoa pada Allah Subhanahu, Rabbi habli minas shalihin. Sebagaimana Nabi Adam AS ketika mana dihalau ataupun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga. Ihbitu minha, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu ni Adam dan Hawa keluar daripada syurga. Tak dengar arahan, lupa terhadap perintah Allah Subhanahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Adam dan juga Hawa, wala taqraba hadhihi syajar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu duduk dalam syurga ni, buatlah apa saja kamu suka. Nak seronok-seronok, nak main apa, ambil saja, tak ada masalah. Gunalah apa yang ada. Macam tuan-tuan datang kat masjid ni kan, pakailah kat mana-mana tuan-tuan nak sembahyang, tak ada masalah. Cuma janganlah sembahyang dekat atas padang ke dalam masjid ni kosong, sebagai contoh tuan-tuan. Buatlah apa saja. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana, kata Allah SWT, wala taqraba hazihi syajarah. Dalam ayat tersebut menyebutkan dua orang kamu berdua ni jangan pergi kat pokok ni. Satu pohon ini je yang kamu tak boleh dekat. Jangan pergi dekat. Dekat pun tak boleh, apa lagi kamu ambil buah ni, makan buah ni. Tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Dan warning daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu hanya sekali je. Dia tak berulang-ulang macam kita selalu azan. Ayalah solat, bila azan tuan-tuan. Tiap-tiap waktu, 5 waktu selalu disebut ayat yang sama diulang, bukan ayat yang lain. Bukanlah sepenuh hari haji ni kita tukar sikit ayat lain. Tuan-tuan dan kasih sekalian, kita tengok pada apa yang viral sekarang, trend sekarang apa. Tidak tuan-tuan, sejak sampai bila-bila pun sama saja azannya, tak berubah. Yang berubah mungkin lagunya, lagu berubah tuan-tuan, sebab tengok orangnya sebagai contoh. Tuan-tuan dan kasih sekalian, sebab itulah tuan-tuan dan kasih sekalian, Nabi Adam AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi lah tuan-tuan, dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli minas shalihin, kurniakanlah kepadaku anak yang soleh. Tuan-tuan, Nabi sendiri berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengambil iktibar daripada doa Nabi Ibrahim AS. Takkanlah kita ni bukan keturunan Nabi, bukan bijak macam Nabi, bukan cerdik macam Nabi tadi tuan-tuan, ataupun orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala keturunan kita anak-anak yang soleh, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS, begitu juga Nabi Muhammad SAW, dia sentiasa para Nabi semua ni sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja tugas tetap dilakukan,
Tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi doa tidak dilupakan. Doa ni tuan-tuan individu, masing-masing lah berdoa. Yalah, dalam sembahyang kita dah doa Ustaz, tak apalah tuan-tuan. Tapi ada masa-masanya kita solat bersendirian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan, lebih lagi tuan-tuan, hati kita tertumpu sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doa orang yang lalai hati ni. Contoh tuan-tuan, dalam keadaan doa tapi tak ke laut tuan-tuan, tak ke mana perginya, amin amin amin. Sebagai contoh tuan-tuan dan kasih sekalian, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doa orang yang hatinya lalai. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan dan kasih sekalian, kita masuk dalam kuliah kita pada malam ini, kemudaratan dalam wasiat. Dalam Islam tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kita meninggalkan dunia, contoh ataupun sebelum kita nak meninggalkan dunia, kadang-kadang kita memberikan harta kita kepada siapa yang kita sukai. Dalam Islam ni tuan-tuan, dia ada pertamanya hebah. Hebah ni pemberian. Waktu hidup lagi tuan-tuan dah bagi dah. Sebagai contoh tuan-tuan, kita ada 5 ekar tanah, kita bagi kat siapa-siapa yang kita suka, tak ada masalah. Hebah namanya, hadiah. Tetapi dalam Islam dia ada hebah. Yang keduanya dia ada wasiat. Wasiat ini kita membuat ataupun kita melakukan penulisan, keterangan. Sebahagian daripada harta ini kita berikan kepada orang-orang yang bukan daripada penerima harta pusaka. Contoh tuan-tuan, kita ada ibu. Ibu kita ni jiran sebelah kita jaga. Dialah ambil peduli sebab kita duduk kat Johor. Kerja kat Setialang, tinggal kat Setialang, mak kat Johor, sebagai contoh tuan-tuan. Jadi orang yang paling hampir jiran sebelah dia. Jiran sebelah tu pula baik, sentiasa jaga. Dia bukan ambil untung pun tuan-tuan. Dia tak tahu yang kita ni kaya, anaknya kaya-kaya belaka. Dia tak tahu pun sebab jiran sebelah ni sambung sahaja. Cuma di atas rasa tanggungjawab. Cuma kadang-kadang ni bila hidup berjiran ni kadang-kadang bercerita juga. Anak ramai tapi tak ada yang ambil peduli maknya. Bercakap juga tuan-tuan. Jiran ni manusia tuan-tuan, bukan robot. Dia ada perasaan dan tanggungjawab anak lah tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Untuk menjaga ibu ataupun bapa kita yang telah membesarkan kita sehingga kita mempunyai pekerjaan ataupun mempunyai keluarga. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kemudaratan dalam wasiat itu adalah dalam 2 keadaan. Yang pertama iaitu dengan mengkhususkan untuk beberapa orang penerima waris. Satu, penambahan di atas bahagian yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, sehingga keadaan demikian memudaratkan ahli waris akibat pengkhususan itu. Akhirnya ahli yang sepatutnya menerima harta pusaka tersebut dapat sikit. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sepatutnya dapat banyak, tapi akhirnya tak dapat ataupun berkurangan. Sepatutnya jumlahnya besar, dah kira-kira banyak ni, sebagai contoh tuan-tuan. Tapi kebiasaannya manusia ni tak ambil peduli mengenai hukum wasiat ke, hebah ke, ataupun faraid tuan-tuan, harta pusaka yang terakhir. Tapi apa yang manusia ni ambil peduli ialah berapa bahagian dia dapat. Tanya, daripada 3 juta ni saya dapat berapa, sebagai contoh. Dia nak ambil tahu itu je tadi tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan tentang wasiat yang pertama, innallaha qad a'ta kulladhi haqqahu fala wasiyatan liwarithin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada setiap orang yang berhak itu akan haknya, maka tiada wasiat untuk pewaris. Maknanya orang yang dapat harta pusaka tuan-tuan, dia tak boleh warisi lagi harta yang lain. Dia dah ada hak dia dah. Dalam faraid, hukum faraid itu dah ada dah bahagiannya, daripada 1/2, kemudian 1/4, kemudian jadi 1/8, kemudian 2/3, 1/3 dan juga 1/6 sebagai contoh tuan-tuan. Dan dia berulang-ulang hanya 3 nombor ataupun 6 nombor tersebut sahaja tuan-tuan, angka-angka tersebut. Dan itulah hebatnya Islam ni tuan-tuan, dah uruskan dah. Sejak daripada hidup sampai mati tadi tuan-tuan, Islam dah uruskan segala-galanya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan mungkin sebahagian daripada kekayaan ataupun kemudahan kepada orang yang hidup di atas muka bumi. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, dah habis dah hubungan, tetapi harta tersebut nak diberikan kepada waris yang tinggal tuan-tuan. Kedua iaitu dengan berwasiat kepada orang yang bukan dalam kalangan waris.
yang mengurangkan hak-hak waris. Oleh demikian syarak melarang wasiat yang melebihi daripada 1/3. Islam kata wasiat boleh, tapi tak boleh lebih daripada 1/3 daripada kekayaan. Contoh, kita ada 3 juta tuan-tuan, harta dia, nilai dia 1/3 saja yang boleh diwasiatkan, 2/3 lagi tak boleh usik. Dalam Islam tuan-tuan, yang menetapkan ni bukannya bank negara, Islam yang menetapkan tuan-tuan. Walaupun dia sebenarnya Islam ni tak dapat apa-apa komisen pun tuan-tuan daripada harta kekayaan yang dimiliki oleh anak Adam. Tak ada dapat komisen pun tuan-tuan. Dah bagi peraturan ni hanya untuk memudahkan urusan manusia. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sudus was-sudus katsir, 1/3 dan 1/3 tu dah banyak dah wasiat tu. Kalau nak bagi juga tak ada masalah. 1/3 itu adalah hak yang paling maksimum bagi wasiat yang diperoleh oleh orang yang tidak menerima harta faraid. Sebagai contoh tadilah tuan-tuan, ibu kita tinggal bersama dengan jiran, dan kita ini tadi tuan-tuan, tiba-tiba suami kepada ibu kita tadi telah mewasiatkan sebahagian daripada harta kekayaannya kepada jiran sebelah. Dia bukan penerima harta waris, harta pusaka mak bapak kita sebagai contoh tuan-tuan, tapi dia berikan di atas dasar dia banyak membantu, walaupun jiran tersebut sebenarnya tak tahu pun tuan-tuan. Wasiat ni orang tak tahu tuan-tuan, tiba-tiba dapat. Ada satu cerita tuan-tuan, bukan orang Islam, dia dah letak dah wasiat dah, orang kaya, tapi bukan orang Islam tuan-tuan, anak ramai. Walaupun anak-anak ni bijak belaka, tapi bapa ni lebih bijak sebab banyak sangat hartanya. Tiba-tiba bapanya tadi tuan-tuan yang dikasih sekalian ditimpa sakit, lalu terlantarlah di atas katil tuan-tuan selama lebih kurang setahun tuan-tuan. Uzur setahun atas katil tuan-tuan. Anak-anak dan juga menantu ni tadi tuan-tuan mula-mula sayang, sedih. Dah masuk 2-3 bulan tadi tuan-tuan naik menyampah. Pertama sebab bapa yang tadi dah lama sangat, dah umur, dah uzur, dah lanjut sangat. Jadi tertanya-tanya bila nak meninggal. Sebagai contoh tuan-tuan, tengok ziarah, sihat lagi, tak meninggal lagi tuan-tuan. Sampai lebih kurang setahun tadi tuan-tuan, dah marah sangat. Akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia sehat tuan-tuan. Pada keesokan tahun baru tadi tuan-tuan, dia jadi sehat. Bangun pula tuan-tuan daripada katilnya. Sebelumnya tadi datang bagi tahu dengan bapa tadi, bapa dah tua, uzur ni, meninggal terus je lah, kan senang. Tak payah sakit-sakit, kami pun letih nak ziarah je tak habis-habis. Nak tengok bapak ni tak habis-habis tuan-tuan. Tak seronok sangat. Jadi kalau bapak meninggal senang, kami pun hidup bahagia, harta banyak boleh bagi-bagi. Sebagai contoh tuan-tuan, bapak ni dengar sedih. Setiap kali datang tuan-tuan, itu je doanya, bila lah bapak ni nak meninggal. Menantu pun cakap begitu juga tadi tuan-tuan. Bila nak meninggal ni, tak meninggal juga. Bang, apa ceritanya bapak ni tak meninggal-meninggal? Sebagai contoh tuan-tuan. Akhirnya tadi tuan-tuan, dia buat keputusan yang mana sebelumnya dia dah wasiat dah. Sebelum dia meninggal, dia dah bagi tahu dah, ni harta dia untuk Abang Long, untuk Abang Ngah, untuk Kak Long dan sebagainya. Dah sedia dah tuan-tuan. Bila mendengarkan perangai anak-anak seperti demikian tuan-tuan, dia batalkan semua wasiat tersebut tuan-tuan. Ini bukan Islam lah tuan-tuan. Kalau dalam Islam ni tak boleh macam itu tuan-tuan. Dia ada dah had-had dia. Itu yang namanya harta pusaka. Dia dapat 1/2, dapat 1/4, dapat 1/8 sebagai contoh. Tuan-tuan dikasih sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Sesudah ditunaikan wasiat yang dinasihatkan oleh si mati tadi dan sesudah dibayarkan hutangnya. Bila nak bayar wasiat tadi, kena lihat kepada si mati tadi, dia ada hutang tak? Ada keberhutangan. Kalau ada keberhutangan, kena jelaskan dulu hutang dia, baru diambil baki tadi untuk difaraidkan ataupun dibahagi-bahagikan kekayaannya. Wasiat-wasiat yang tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat kepada waris-warisnya. Tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Seterusnya dalam pernikahan, ini pun mudarat juga tuan-tuan. Dalam pernikahan, bila seseorang tu nak berkahwin tuan-tuan, biasalah, dan Nabi SAW pun menyebutkan, apabila kamu ni wahai pemuda-pemuda mempunyai kemampuan kahwin, jangan kahwin tadi di atas dasar suka. Sebab Nabi SAW menyebutkan, apabila kamu nak berkahwin, yang pertama kamu berkahwin dengan sebab dijamal liha, cantik. Tengok cantik je, bolehlah ni awak ni, saya setuju sangat kahwin dengan awak, tengok cantik sangat. Sebagai contoh tuan-tuan. Dan berbangga dengan orang yang cantik tuan-tuan. Tapi dalam Islam disebut li jamaliha wa li nasabiha. Kemudian yang kedua, tengok keturunan dia. Nak kahwin tadi
Yelah memanglah tak tengok cantik tuan-tuan, tak ada siapa yang tak nak kahwin dengan orang yang cantik tuan-tuan. Semua orang bercita-cita dapat orang yang cantik. Orang yang popular, yang meletup dan sebagainya tuan-tuan, semua suka. Sebab gembira sangat, macamlah dapat satu benda yang suka. Tiba-tiba kita yang dapat, satu-satunya yang dapat, suka bukan main tuan-tuan. Tapi dalam Islam ni perkahwinan bukan hanya setakat kecantikan semata-mata. Di jamaliha wali nasabiha tuan-tuan. Tengok keturunan ni, ni anak menteri sebagai contoh, ini anak ketua imam sebagai contoh tuan. Ini anak YB sebagai contoh tuan. Ni orang besar ni, orang kaya ni, kawasan ni paling kaya, anak orang kaya ni sebagai contoh tuan. Wali maliha, dan juga berkahwin tadi dengan sebab perempuan tadi memiliki harta yang banyak. Dapat kahwin dengan dia ni seronok. Kita ni gaji kecil sebagai contoh tuan-tuan. Dapat kahwin orang kaya ni senanglah kat kita, nak bergaya dan sebagainya. Dia dah banyak harta dah, dia tak pandang dah. Kita ni tak ada apa sangat, gaji pun kecil, dapat orang kaya macam ni bahagia rasanya, nak belanja pun senang sebab duit dia banyak. Niat dalam hati dah tuan-tuan. Tapi kata Allah dan Nabi SAW, pilihlah yang mempunyai agama. Fasfar bizatid, maka pilihlah orang yang ada agama. Cantik tu biasa tuan-tuan, tapi berapa lama kecantikan tersebut? Kadang-kadang memang cantik pada pandangan kita dah tuan-tuan, tapi kadang-kadang hati kotor, hati tak bersih, maki hamun orang bukan main, mulut cerupa dan sebagainya. Sebagai contoh tuan-tuan, rupa je cantik tapi perangai tak cantik, sebagai contoh tuan-tuan dan kasih sekalian. Begitu juga dengan keturunan. Keturunan, kalau dapat keturunan yang kaya-kaya, kita ni keturunan tak kaya dan susah hati juga. Nanti dia buat perbandingan. Bila gaduh je, awak ni orang miskin. Tuan-tuan, tak tahu sebab apa saya terpikat dengan awak. Bangkit isu tuan-tuan dan kasih sekalian. Sebab itulah dalam perkahwinan ni pun mestilah sekufu tuan-tuan. Kena tengok taraf juga, jangan main nak kahwin saja. Sebab kadang-kadang bimbang. Pemikiran isteri lebih advance. Sebagai contoh, isteri belajar sampai PhD tuan-tuan, suami setakat SPM je. Tuan-tuan, kabur tuan-tuan, tak boleh selesai masalah. Cerita isteri fakta dan sebagainya, suami cerita macam kedai kopi tuan-tuan. Tak ada fakta, tak ada apa, dia ikut kata apa kawan-kawan dia. Tuan-tuan dan kasih sekalian, jenis tak banyak membaca. Sebagai contoh tuan-tuan dan kasih sekalian. Tapi dalam apa juga keadaan, kata Nabi SAW, fasfar bidzatid, carilah orang yang ada agama. Sebab orang ada agama ni tuan-tuan, biasa dah cantik, ada keturunan yang baik. Sebab orang nak kahwin dia tuan-tuan, mestilah ada keturunan. Dia akan tanya bila nak kahwin tadi, tengok IC dia, tengok ada mak bapak ke tidak tuan-tuan. Kadang-kadang bila nak berlaku perkahwinan ni, tiba-tiba nak buat wali hakim tuan-tuan. Tak ada mak bapak ke sebagai contoh tuan-tuan. Bukan tak ada ustaz, bapak saya tak setuju saya kahwin. Mesti ada sebab tuan-tuan. Kena jumpa bapak dia, sebab apa dia tak setuju nak sign dalam surat dia, tak setuju jadi wali sebagai contoh. Tiba-tiba wali hakim. Wali hakim ni bukan tiba-tiba saja tuan-tuan, mesti ada sebab. Baru boleh gunakan wali hakim tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dalam Islam ni pun ada peraturan. Dalam sudut nak berkahwin tadi pun mesti ada cukup syaratnya. Bukan nak kahwin saja, duit dah ada ustaz, calon dah ada, saksi dah ada, semua dah ada sebagai contoh tuan-tuan yang dikasihi. Kena selesai dari sudut perundangan dan sebagainya tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah tuan-tuan dan kasih sekalian, bila nak berkahwin tadi, biarlah yang ada agama. Kerana apabila ada agama ni tuan-tuan, walaupun kadang-kadang kita ni bergaduh tuan-tuan, mana ada keluarga yang tak bergaduh tuan-tuan. Ustaz ustazah pun bergaduh tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau suami kata, sebagai ustaz, abang tak kahwin lagi kot, sebagai contoh. Maunya tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz ni lah yang kita nak menegakkan syariat, sebagai contoh tuan. Paling ramai yang kahwinnya, tuan-tuan. Sebab nak bantu, tuan-tuan. Dah perempuan ramai, tak ada siapa nak bantu, sebagai contoh. Tapi lebih baiklah cari yang janda-janda, jangan cari yang muda-muda je. Tuan-tuan, semua nak dara je, 4 isteri sebagai contoh. Nampak sangat tak membantunya. Sebagaimana Rasulullah SAW kahwin ramai, semuanya janda-janda belaka kecuali Aisyah. Aisyah ni lah anak dara yang paling muda tuan-tuan. Disebutkan ketika dia kahwin tu, Aisyah baru berumur 6 tahun. Tapi Nabi tak kahwin lagi sehingga dia berumur 9 tahun, dan dikata umur 12 tahun tuan-tuan, bila dia dah besar tuan-tuan yang dikasih sekalian. Sebab itulah dalam perkahwinan ini, suami itu dan tuan-tuan bila berkahwin tadi, dalam Islam ada jalan penyelesaian. Bila berlakunya permasalahan dalam kekeluargaan, akhirnya berlakulah perceraian. Benda yang tak bagus tuan-tuan.
Tetapi dalam Islam ini ada jalan penyelesaian. Bila perkahwinan tersebut tak boleh kekal, boleh bercerai tuan-tuan. Ada orang tadi tuan-tuan, dia tamak sangat, saya cerai si Serayu sebagai contoh tuan-tuan. Talak 3 terus. Tuan-tuan kesian. Habis. Kemudian menyesal. 3 sekali ke sebagai contoh tuan. Bahaya betul. Sebab dah marah sangat tadi tuan dengan isteri. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan, bab talak ni kena berhati-hati. Sebab dia benda bahaya sangat tuan-tuan yang dikasih sekalian. Sebab tu kalau nak cerai juga mula talak 1 tuan-tuan. Talak 1, talak 2, dia boleh kembali, tak ada masalah. Sebab zaman Nabi SAW pun, Nabi pun cerai isterinya yang bernama Hafsah. Hafsah ni siapa tadi tuan-tuan? Hafsah ni merupakan anak kepada Sayyidina Umar. Isteri Nabi siapa tadi tuan-tuan? Aisyah. Aisyah tu siapa tuan-tuan? Bapa mertua dia Sayyidina Abu Bakar. Nabi kahwin semua dengan sahabat-sahabat tuan-tuan, anak sahabat hebat-hebat belaka tuan-tuan. Sahabat yang hebat, Abu Bakar, Umar, Osman. Osman ni pula kahwin dengan anak Nabi 2 kali tuan-tuan kahwin. Sebagai contoh, kahwin yang pertama Mukassam tadi tuan meninggal dunia, kahwin pula yang kedua dengan Ruqayyah sebagai contoh tuan. 2 kali kahwin anak Nabi. Nabi pun terima lagi. Dah kahwin yang kali pertama tak apalah tuan. Yang kedua pun Nabi terima lagi, jadi menantu dia tuan-tuan dan kasih sekalian. Hebat-hebat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sudut perkahwinan tersebut. Maknanya tadi tuan, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun sayang kepada sahabat-sahabatnya. Dalam pernikahan tadi tuan-tuan, ada yang disebutkan sebagai rujuk. Rujuk ni kembali kalau talak 1, talak 2 tuan-tuan. Talak 3 tak boleh rujuk tuan-tuan, dah habis. Cerai habis tuan-tuan, tak boleh rujuk dah. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dirara lita'tadu wa may yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Maka bolehlah kamu berpegang kepada mereka, ini rujuk kembali dengan cara yang baik, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Jangan ugut tuan-tuan. Kalau awak nak rujuk saya, awak kena bayar sejumlah wang. Ugutlah pula tuan-tuan. Cerai pertama. Tapi kadang-kadang manusia ni tuan-tuan dan kasih sekalian, dia cerita nak cerai, sampai wartawan pun ambil cerita nak cerai tuan-tuan. Sampai kat situ, saya tak kata nak cerai pun sebagai contoh, dah jadi kes dah panjang lagi. Tuan-tuan dan kasih, kita pun tak tahu apalah cerita sangat yang manusia semua nak dengar sangat cerita. Tuan-tuan dan kasih, banyak sangat tuan-tuan orang datang kat pejabat agama ni, jabatan agama, cerita macam tu. Kemudian wartawan pun nak mensensasikan perkahwinan tuan-tuan. Sepatutnya tak payahlah nak jaja benda-benda seperti cerai ni tuan-tuan dan kasih sekalian. Maka bolehlah kamu berpegang dengan rujuk dengan cara yang baik, atau kamu lepaskan mereka dengan cara yang baik, dan jangan kamu pegang mereka rujuk semula dengan maksud nak memberikan mudarat. Seksa balik semula tuan-tuan. Isteri mula tak suka tuan-tuan, dah tahu dah. Suami ni nampak baik tadi tuan-tuan, tapi rupanya panas bara. Sikit-sikit ditumbuknya, tuan-tuan. Dah tak sabar tuan-tuan. Ada satu kes tuan-tuan, lelaki, suami, dia minta cerai. Biasa perempuan minta cerai tuan-tuan, tapi ada kes kat Kelang. Kes mahkamah tuan-tuan, mahkamah syariah. Suami minta cerai tuan-tuan. Sebab apa? Sebab isterinya ada tali pinggang hitam tuan-tuan, taekwondo tuan-tuan. Dia tok guru, sebagai isteri tok guru tuan-tuan. Suami tak basuh pinggang, tak basuh baju dia tuan-tuan, ditendang suami tuan-tuan. Allah Akbar. Berbekah badan tuan-tuan. Bila berbekah tadi, hakim pun tanya, awak jangan buat lawak. Sejak bila pula lah isteri ni mendera awak? Betul tuan hakim. Dia buka pakaian, dia tunjuk depan hakim. Kat belakang ni tuan hakim tengok berbekah-bekah badan saya, ditumbuk, ditendang ni tadi. Saya ni tak kuat mana, sebab saya bukan tok guru, bukan master dalam bidang ni tuan-tuan, nak tendang-tendang orang. Tapi isteri saya memang pakar tuan-tuan. Lepas itu tuan-tuan, hakim berkata kalau begitu boleh jatuh cerai ni tuan-tuan yang kasih, sebab memudaratkan kepada suami. Tapi jarang berlaku tuan-tuan. Yang banyak berlaku kesnya penderaan suami kepada isteri. Sebab isteri suami ni dia lupa tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Sebab suaminya sepatutnya dia berlemah lembut dengan isterinya. Kalau kat pejabat tadi tuan-tuan, kadang-kadang kerani datang, orang sebelah datang, ustaz macam mana ya? Baik saya. Perkataan lembut, balik rumah aja bising. So isteri tanya, bang makanan dah habis ni. Awak ni macam-macam lah. Awak tahu tak?
banyak saya kerja nak fikir ni, duit lagi banyak nak guna. Banyak dia tengking isteri tadi tuan-tuan. Akhirnya dah terlalu kerap sangat bertanya tuan-tuan. Tangan pun naik, kaki pun naik tuan-tuan. Akhirnya isteri minta cerai. Sebab isteri dah tak tahan dia tuan-tuan. Sabar tadi tuan-tuan. Dia tak nak cerita dengan orang lain. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Dan ada juga isteri tadi tuan-tuan, dia minta cerai dengan sebab suami ni tuan-tuan, dia berkahwin tapi tak boleh menyalurkan tenaganya kepada isteri. Tuan-tuan faham kan? Maksudnya tak boleh berkahwin tadi tuan-tuan, tak boleh nak bersetubuh. Isterinya dah buka baju, dah tak pakai apa-apa tuan-tuan, tengok sujud lagi tuan-tuan. Tak bangun-bangun tuan-tuan, bukan setahun, 3 tahun tuan-tuan. Letih saya dibuatnya ustaz. Tuan-tuan mengaku kat pejabat kamu tuan-tuan. Kita dengar pun ni cerita dalam kamu ni tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana sebelum dia bercerai, dia kena bincang dulu. Tuan-tuan, kita nak cari jalan penyelesaian. Masa tu cerita macam-macam tuan-tuan. Kita mendengar pun, tengok dia pun dah jadi lain. Sebagai contohlah tuan-tuan. Kalau yang nak bercerai tu umur 60 tahun, kita tak heran tuan-tuan. Tapi kalau dia pun datin, orang kaya, muka popular, nampak pula macam tu, cerita benda-benda yang sensitif macam tu tuan-tuan, kita pun terliur juga dia buatnya tuan-tuan yang kasih sekalian. Tapi kita diam je lah kan? Kenalah ikhlas. Tuan-tuan, ni tanggungjawab, amanah dari sudut melakukan pekerjaan. Tuan-tuan yang kasih sekalian, ini juga penderaan, menyeksa isteri. Kahwin tapi barang tak naik-naik sebagai contoh tuan. Isteri dah marah tuan-tuan, jadi minta cerai. Bila nak minta cerai tak bagi pula tuan-tuan. Mana boleh kata dia, saya dah bayar hantaran dan sebagainya. Bukan masalah bayar hantaran tuan-tuan, tanggungjawab tak dapat dilaksanakan, pencen je lah sebagai contoh tuan, bagi je orang lain. Sebab itu dalam Islam sebutkan tadi, ausarrihuhun nabi ma'ruf, ceraikan dia secara baik. Jangan menyiksa dia. Kita pun tenteram, dia pun tenteram tuan-tuan. Jangan marah-marah. Kita rasa kita berkuasa, kita ni orang lelaki berkuasa tuan-tuan sebagai contoh. Tidak tuan-tuan, dari sudut perhubungan ini kita ada tanggungjawab terhadap isteri kita tuan-tuan dan kasih sekalian. Sebab itulah tuan-tuan dan kasih sekalian, wa bu'ulatuhun ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, rujuk kepada isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami itu bertujuan untuk berdamai. Tapi sekiranya tuan-tuan, kalau dah bercerai buat kali pertama, kali kedua, suami kata kita rujuk, jadi terimalah dia tuan-tuan dan dikasih, mungkin akan berlaku perubahan. Sebab itulah tuan-tuan dan dikasih sekalian, Imam Malik berpendapat bahawa siapa yang mentalakkan isterinya kemudian merujuknya semula sebelum tamat tempoh iddah, kemudian mentalakkannya semula tanpa menyetubuhi isterinya itu dengan maksud mendatangkan mudarat ke atasnya akibat panjangnya tempoh iddah terhadap si isteri, maka si isteri tidak perlu memulakan tempoh iddahnya yang baru. Si isteri hendaklah memulakan tempoh iddahnya daripada tempoh yang telah luput daripada sebelum si suami merujuknya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, ini masalah hukum fiqah tuan-tuan. Dan sebab dari sudut Islam ini, nak rujuk tu boleh tuan-tuan, nak menyelesaikan perkahwinan dalam Islam tuan-tuan, boleh bercerai. Tetapi boleh bercerai dalam 3 ataupun dalam 2 fasa tuan-tuan. Fasa pertama boleh kembali, cerai yang pertama, kahwin balik, kemudian cerai lagi tuan-tuan, boleh kahwin balik sebagai contoh. Tapi cerai buat kali ketiga, habis putus dah, tak boleh dipermain-mainkan tuan-tuan yang kasih sekalian. Kemudian dalam Islam ni juga menceritakan tentang mudarat dalam ilak. Tuan-tuan, dalam Islam ni juga ada menceritakan tentang apa dia ilak. Ilak ni ialah seorang lelaki bersumpah tidak mahu menghampiri isterinya. Dah kahwin tuan-tuan, tapi tiba-tiba dia naik angin, dia tak nak menyetubuhi isterinya selama lebih kurang 1 tempoh ataupun lebih kurang 4 bulan tuan-tuan, tak bersama isterinya. Isteri tu jadi macam kereta lah tuan-tuan, display je, basuh-basuh tinggalkan begitu saja. Kereta Mercedes tuan-tuan, model 2023 tapi tak pakai pun, basuh-basuh bersih tinggalkan je, start enjin dah cukup. Jadi tuan-tuan, pergi kerja naik motor je sebagai contoh tuan-tuan dan kasih sekalian. Dan pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mana berlaku dalam keadaan seperti demikian, dia tanya kepada anaknya Hafsah, orang lelaki ni biasanya ataupun orang perempuan ni berapa lama dia boleh tahan tak bersama dengan isterinya? Hafsah kata paling lama pun, paling minima pun 4 bulan atau 6 bulan. Lepas tu dia naik angin. Sebagai contoh tuan.
Lalu Sayyidina Umar bin Khattab dia keluarkan arahan kepada tenteranya apabila melakukan serangan, tuan-tuan, ataupun pembukaan, ataupun memimpin angkatan tentera. Siapa yang sampai 4 bulan ada isteri, balik semula, tak payah ikut berperang, sebagai contoh, tuan-tuan. Dia pastikan angkatan tentera tersebut yang mempunyai keluarga pulang, bertemu keluarga, bertemu isterinya, tuan-tuan, servis balik semula, sebagai contoh, tuan-tuan dan kasih sekalian. Sebab itu dalam Islam ada juga, tuan-tuan, cerita tentang orang lelaki dia sanggup bersumpah tak nak menyetubuhi isterinya dalam satu tempoh, atau semata-mata sumpah tanpa dikaitkan dengan waktu yang tertentu. Tuan-tuan, kalau dalam Imam Malik kata, disebutkan dalam fiqh manhaji disebutkan 4 bulan ataupun lebih keadaannya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika beliau menyetubuhi isterinya sebelum tamat tempoh 4 bulan daripada tarikh sumpahnya, iaitu dengan menjauhkan persetubuhan, maka adalah rujuk bagi pihaknya dan taubat untuknya, hendaklah beliau membayar kafaratul yamin. Sebab sekiranya dia melafazkan, tuan-tuan, perbuatan ini juga merupakan perbuatan dianggap sebagai dosa besar, tuan-tuan, bagi orang lelaki, bukan perempuan. Sebab yang menanggungnya perempuan, tuan-tuan. Suami yang tidak menyetubuhi isteri selama 4 bulan ataupun lebih, dalam Islam dianggap sebagai melakukan dosa besar. Tapi saya tak minum arak, Ustaz. Saya tak berjudi. Bukan masalah judi, bukan masalah tidak menjalankan tanggungjawab terhadap isterinya, tuan-tuan dan dikasih. Sebab suami kena menjalankan tanggungjawab dia di antara zahir dan batin. Zahir apa dia? Menyediakan makan minum, menyediakan pakaian, menyediakan tempat tinggal, menyediakan keperluan-keperluannya, tuan-tuan, yang bersesuaian dengan kemampuan suami, sebagai contoh, tuan-tuan dan kasih sekalian. Tetapi apabila dia bersumpah, dia kata saya tak nak menyetubuhi isteri selama lebih kurang 4 bulan, tuan-tuan dan kasih sekalian, maknanya seolah-olah dia bersumpah, tuan-tuan. Sekiranya dia tamatkan sumpah tersebut, maka dia kena bayar kafaratul yamin, kena bayar kafarah, kena bayar denda. Dendanya apa, tuan-tuan dan dikasih sekalian? Dendanya iaitulah dia kena memberi makan sebanyak 10 orang miskin bagi makanan yang biasa diberi makan. Contohnya dia biasa makan nasi ayam sebagai contohnya, kena bagi 10 orang miskin, tuan-tuan. Ataupun memerdekakan seorang perempuan ataupun lelaki seorang, ataupun sekiranya tak mampu juga dia nak membayar denda yang tadi, dia kena berpuasa selama 3 hari di atas perbuatannya, tuan-tuan dan dikasih. Itulah dia syarat untuk ditebus balik denda yang telah disebutkan akibat sumpahnya tadi, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Sebab itulah, tuan-tuan dan dikasih sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri atau menggauli isteri-isteri mereka, diberi tempoh selama 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam untuk menjatuhkan talak, menceraikan isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan dan kasih sekalian, ayat tersebut ataupun kisah tersebut dirakamkan di dalam Al-Quran mengenai perbuatan suami yang bersumpah tidak mahu menggauli isteri-isterinya, tuan-tuan. Kita ingat tak berlaku, tuan-tuan? Rupanya berlaku. Dah ditulis dalam surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 227. Tuan-tuan yang dikasih, ada punya di kalangan ini yang berperangai seperti ini. Sebab ini berlaku dalam rumah tangga, tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga. Kita ingat rumah tangga ni sama seperti biasa, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Para ulama berselisih pendapat dalam cara nak mencegah mudarat daripada dilakukan oleh para suami yang tak kembali, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Kedua, manakala para ulama mazhab Hanafi berpendapat setelah tamat tempoh 4 bulan daripada ilaknya, maka jatuhlah talak bain terhadap isteri. Kalau pegang pandangan mazhab Hanafi, tuan-tuan, jatuh terus, tuan-tuan. Lepas 4 bulan dia tak nak kembali, tak nak rujuk, tak nak buat apa-apa, tuan-tuan, keris ni tadi tak nak masuk ke dalam sarungnya, jatuh terus, talak habis dah, tuan-tuan. Tak boleh nak rujuk-rujuk dah, habis dah, tuan-tuan dan kasih sekalian. Dikirakan terhadap ilat terhadap dengan apa yang semakna di antaranya ialah jika menjauhkan persetubuhan dengan maksud mendatangkan kemudaratan dalam tempoh 4 bulan tanpa sebarang sumpah,
maka zahir perkataan Imam Ahmad ialah bahawa hukumnya sama dengan seorang yang mengelakkan isterinya. Ini pandangan mazhab Hambali, tuan-tuan. Imam Ahmad, menyetubuhi isteri adalah wajib. Maka pada pendapat ulama mazhab Hambali, sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 4 bulan. Sekali pun jadilah, jangan sampai 4 bulan, lamanya, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Tapi kadang-kadang pelik juga, tuan-tuan. Sebab apa ya tak bersama dengan isteri? Sebagai contoh, tuan-tuan, isteri kita ni harsul lakum, ladang kamu, tanaman kamu, pakailah, cucuklah apa pun sekali, tuan-tuan. Pakai je, tak ada masalah pun. Kecuali lah kalau dia merah, sebagai contoh, tak boleh. Tak boleh lah tadi, tuan-tuan. Tapi bukanlah tak boleh sentuh macam biasa, tuan-tuan. Cuma nak masuk je tak boleh, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Sebab itulah dalam Islam ni, tuan-tuan dan dikasih sekalian, Islam amat menjaga perhubungan di antara suami dan isteri. Walaupun halal, tuan-tuan, ada juga adab-adab dan peraturannya. Jika sesuami tidak menyetubuhi isterinya tanpa sebarang keuzuran, mungkin sebab apa tadi, tuan-tuan, sakit pinggang sebagai contoh, tuan-tuan, ataupun sakit kepala lutut, tuan-tuan, tak boleh bergerak, tuan-tuan, payah isterinya. Biasa isteri baring je, tuan-tuan. Suami pula kata, saya tak boleh baring dah, saya atas kursi je. Semayang pun atas kursi, takkan tiba-tiba nak bersama isteri boleh pula baring, sebagai contoh, tuan-tuan. Boleh pula kaki lurus, sebagai contoh, tuan-tuan dan kasih sekalian. Dan si isteri memohon perpisahan, maka pada pendapat satu golongan daripada mereka, kedua-dua isteri itu hendaklah dipisahkan. Boleh minta pandangan, tapi mudah cerita tadi, tuan, rujuk dengan pejabat agama. Imam Malik dan juga para ashabnya berpendapat, jika suami tidak menyetubuhi isterinya tanpa sebarang keuzuran, maka nikahnya telah terbatal, sedangkan mereka berselisih pendapat tentang kadar tempoh tanpa persetubuhan tersebut. Ini pandangan Imam Malik, tuan-tuan dan kawan. Jika sesuami memperpanjangkan tanpa keuzuran dan isterinya mohon suami itu kembali, tetapi beliau enggan, maka pandangan Imam Malik dan Ahmad berpendapat hakim mestilah memisahkan di antara kedua-duanya. Sebagai contoh, tuan-tuan dan kasih sekalian, ini bab perkahwinan, tuan-tuan. Dah kahwin tapi tak nak kahwin, ceritanya panjang, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Sampai begitu sekali, tuan-tuan, dalam Islam dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kita ni dalam kehidupan ini, tuan-tuan yang dikasih sekalian, bayangkan, tuan-tuan yang dikasih sekalian, pernah seorang sahabat Nabi, dia mengadu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku lihat orang kaya ni banyak sangat sedekah. Ya, tuan-tuan, dahlah kaya, taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang semayang, dia puasa, dia zakat, semua dia buat. Bukan setakat itu je, sedekah pun banyak. Kami ni orang miskin, tak boleh buat apa-apa, wahai Rasulullah, tak sanggup menandingi kemampuan orang-orang yang kaya. Tuan-tuan, Nabi kata, apa masalahnya? Setiap perkataan kamu, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, senyuman kamu, semuanya sedekah, kata Nabi. Benda free, tak keluar modal pun. Nabi kata itu pun sedekah, tuan-tuan. Dan kamu mendatangi isteri kamu, tuan-tuan, setiap tulang-tulang yang bergerak, tuan, kita apabila menyetubuhi isteri kita, tuan-tuan, takkan tangan tak bergerak, tuan-tuan, kaki tak bergerak, takkan kaku gitu je, tuan-tuan. Tengok main mata saja, tak jadi, tuan-tuan. Mestilah pegang sana pegang sini, sebagai contoh, tuan. Gerak sana gerak sini, taklah kaku, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan kasih sekalian, setiap tulang-tulang yang bergerak tadi, termasuk dengan niat kamu sekali, tuan-tuan, Nabi kata itu pun sedekah, tuan-tuan. Tuan-tuan, taklah nak dibandingkan dengan harta orang yang memiliki kekayaan. Dia banyak sedekah, tak ada masalah, tuan-tuan dan dikasih. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan ataupun kekayaan, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Sampai begitu sekali Nabi kata banyak peluang untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu, bukan hanya setakat dengan harta semata-mata, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Sebab itulah dalam keadaan demikian, tuan-tuan, maka kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umat Islam supaya jangan berlaku kemudaratan, walaupun berkahwin itu merupakan perkara yang dituntut dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebagaimana kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dah berkahwin daripada Sarah, mula-mula isteri pertama, kemudian dia kahwin dengan Hajar, tuan-tuan, isteri yang kedua, dapat anak bernama Nabi Ibrahim AS. Dan ada riwayat lagi menyebutkan ketika Nabi Ibrahim AS berumur 99 tahun, tuan-tuan, dapat lagi anaknya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishaq pula, tuan-tuan.
Makin lanjut umur tuan-tuan, makin dapat anak. Jadi Nabi, jadi Rasul lagi tuan-tuan. Nabi Isa, lepas Nabi Isa, Nabi Yaqub pula tuan-tuan. Tadi lepas Nabi Yaqub pula lahir pula Nabi Yusuf AS. Panjang tuan-tuan yang dikasih sekalian, keturunan-keturunan Nabi. Dan begitulah apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim tahu dia orang soleh. Nabi Ibrahim tahu dia Nabi dan juga Rasul. Tapi dalam masa yang sama dia minta keturunan-keturunannya, zuriat-zuriatnya semuanya orang-orang yang soleh tuan-tuan. Sebab apa? Bila keturunan anak yang soleh ni ada qurrata a'yun tuan-tuan, penyejuk mata tuan-tuan. Kita suka anak-anak kita, keturunan kita ni disebut-sebut orang sebagai orang yang baik-baik belaka tuan-tuan. Orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kedua orang-orang yang baik. Tuan-tuan dan kasih sekalian. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS dia sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kekuatan, diberikan keazaman. Sebab itulah Nabi Ibrahim ini disebutkan sebagai ulul azmi minar rusul. Orang yang kuat kesabarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulul azmi ni ada 5 orang saja tuan-tuan. Dalam Islam kita dipercaya ataupun diajar bahawa beriman dengan 25 orang rasul. Antara 25 orang rasul tadi tuan-tuan, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada 5 yang terbaik yang disebutkan sebagai ulul azmi minar rusul. Para nabi ataupun rasul yang kuat kesabarannya, iaitulah antara Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS, dan juga Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Orang yang amat sabar terhadap dugaan dan juga cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga umat manusia. InsyaAllah tuan-tuan dan kasih sekalian, kita sambung pada waktu yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dengan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.